Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan musliman al-ali jemaah yang dikasihi sekalian, menyambung pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Bulan lepas tak sempat, tak ada masyarakat sikit untuk hadir, mohon maaf. Pada hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-15 daripada kitab ini. Hadis yang ke-15, hadis riwayat Aisyah. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, adalah Siti Aisyah tidak mendengar sesuatu yang beliau tidak tahu illa kecuali raja'as fihi hatta ta'rifahu, sehinggalah dia akan mengulang-ulangi tanya sehinggalah dia mengetahuinya. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba uzziba, sesiapa yang dihisabkan pada hari kiamat, uzziba, dia akan diazabkan. Qalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, faqultu awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu bila Nabi kata sesiapa yang dihisab maka dia akan diazabkan, lalu kata Aisyah, aku beritahu kepada Rasulullah, adakah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Itu dalam Quran. Qalas, lalu kata Aisyah, faqala, Rasulullah menjawab, innama zalikil ardu walakin man nukishal hisaba yahliku. Innama zalikil ardu, yang disebut dalam Al-Quran itu al-ardu, bukannya hisab. Walakin man nukishal hisaba yahliku, tetapi orang yang dihisabkan dia akan binasa. Ada 3 perkara dalam hadis ini. Satunya, hadis ini menceritakan mengenai sifat Aisyah radhiyallahu anha, yang kalau dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dia akan ambil penjelasan dengan caranya sendiri, sehinggalah dia jelas perkara tersebut. Dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anhu dia tanya Nabi tentang hisab, iaitu kata Rasulullah, man husiba uzziba, sesiapa yang dihisabkan dia akan diazabkan. Kita, salah satu daripada akidah kita orang Islam, akan ada hari hisab daripada mahsyar. Bila manusia dibangkitkan di hari kiamat, akan berlakulah kira bercaranya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu Tuhan akan bagi keadilannya kepada manusia. Wa nad'ul mawazin al-qista, kami buat pertimbangan secara adil. Liyaumil qiyamah, ini disebut dalam Al-Quran, pada hari kiamat. Fala tazlim nafsun syai'an, tidak ada sesuatu pun yang akan dizalimi, manusia tak akan dizalimi. Wa in kana misqal habatin min khardalin,
sekalipun satu berat biji sawi, dia akan ataina biha, kami akan tunjukkan pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, dan memadalah kami akan menghisap manusia pada hari kiamat. Jadi hisap ini benda yang pasti yang kita akan lalui selepas daripada bangkit daripada kubur. Ini keimanan kita dan akidah kita orang Islam. Dan pada masa hisap ini adalah berbagai bentuk. Manusia tidak boleh lagi, lidah dia tak bercakap dah. Lidah dia nak menipu tak boleh. Yang disebut dalam Al-Quran, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari yang mana lidah mereka itu akan menjadi saksi, tangan mereka, kaki mereka akan jadi saksi dengan apa yang mereka lakukan pada masa hidup ini. Jadi hisab itu akan berlaku. Lalu kata Rasulullah, man husiba uzziba, siapa yang dihisabkan dia akan diazabkan pada hari kiamat. Lalu Aisyah nak dapat penjelasan dengan lebih lanjut tentang sabda Rasulullah ini. Lalu Aisyah tanya kepada Rasulullah, awalaisa yaqulullah azza wa jalla, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang sedikit, hisab yang ringan. Jadi Aisyah dia tak tanya Rasulullah man husiba uzziba, dia tak tanya secara direct nak dapat penjelasan, tapi dia kona bukankah Tuhan sebut dalam Al-Quran akan manusia akan dihisab dengan hisab yang sangat nipis, yasira. Dia cuba dapat penjelasan. Jadi itu maksud hadis di awal itu. Aisyah bila dia mendengar sesuatu yang dia tak tahu, raja'at bihi hatta ta'rifahu, dia akan mengulangi lagi, cuba dapat penjelasan sehingga dia tahu. Lalu bila ditanya oleh Aisyah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Rasulullah kata manusia akan dihisab, dan siapa dihisab dia akan diazabkan. Kemudian dalam ayat Quran Aisyah tanya pula, bukankah ada ayat Quran sebut yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang sangat nipis, ringan saja hisabnya. Lalu kata baginda, innama zalikil ardu, itu bukan hisab. Yang hisaban yasira itu bukannya hisab, tapi al-ard. Walakin man nukishal hisab yahliku, tapi orang yang dihisabkan pada hari kiamat yahliku, dia akan binasa. Maknanya daripada hadis ini ada dua jenis hisab yang akan dihadapi oleh manusia pada hari kiamat. Satunya dia panggil hisabul ardi. Hisabul ardi, hisab yang mana hisab yang ringan. Dan yang keduanya hisabul munaqasyah. Hisabul munaqasyah hisab yang berat, yang Tuhan akan tunjuk semua kepada manusia apa yang dilakukan pada hidup atas dunia ini. Dalam satu hadis lain ada Rasulullah SAW menyebutkan, ini satu hadis yang kedua pada ini yang juga berkait dengan hisab. Inna Allah azza wa jalla yuhasibu abdahul mu'mina sirran, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab hambanya secara rahsia, tak tunjuk kepada orang lain pada hari kiamat, antara Allah dengan manusia itu saja. Fayulki kanafahu alaihi, Tuhan akan melitupi, menutup. Wa yaqulu ya abdi, dan Allah berfirman, ya abdi fa'alta kaza fi yaumi kaza, fa'alta kaza fi sa'ati kaza, fala yumkinuhu illa al-i'tirafa hatta yazunna annahu halikun. Wahai manusia, kamu pada hari sekian kamu buat benda ni, pada time sekian kamu buat benda ni. Jadi manusia ketika itu dia tidak lagi mungkin untuk nak mengelak, dia kena mengaku dah, confirm buat. Ini rekod yang Tuhan simpan. Setiap benda yang kita buat atas dunia ini ada rekodnya, Tuhan tahu. Dia akan buka balik di hari kiamat. Jadi manusia ni Tuhan akan buka
cerita kamu buat benda ni pada hari sekian, tahun sekian. Dan manusia ketika itu dia kena mengaku dah. Dan dia masa tu dia akan rasa surah kerja lah, binasa lah aku, masuk neraka lah. Gini mau kena tanya ni. Fayaqulu ya abdi, dan Allah bersabda, Allah berfirman, ana satartuhu alaika fid dunya, pada masa kamu hidup atas dunia aku tutup. Kamu buat salah, kamu buat dosa, buat maksiat, aku tutup, tak ada manusia tahu kamu buat. Wa ana aghfiru laha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampunkan kamu. Izhabu bi abdi ilal jannah, kamu masuklah ke syurga aku bersama dengan hamba-hamba aku yang lain. Jadi hadis ini menceritakan, kemudian sambung lagi hadis itu, fa iza ra'ahu ahlul mahsyar yaqulun, jadi kita pada semua orang tengok manusia ini dihisab dan ditutup rahsianya antara dia dengan Allah sahaja. Ahli-ahli manusia lain tengok, tuba li hadzal abdi lam ya'sillah qattun, baguslah dia ni, bagus sungguh untuk orang ni, dia tak buat maksiat langsung kepada Allah, sedangkan Tuhan tutup pada hari itu, sehingga orang lain menyangka manusia ni tak pernah buat maksiat pun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hisabul ardi, hisab yang ringan, yang mana manusia akan didedahkan. Segala tindak tanduk dia Tuhan akan sebut belakang, Tuhan akan nyatakan begitu begini, tapi Tuhan tutup. Sebab Tuhan tutup aib dia, dosa dia pada hari dunia ni, Tuhan tutup juga pada hari itu, manusia lain tak tahu, dan dia diperintahkan terus masuk syurga, sehingga manusia lain berkata dia ni tak pernah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hisaban yasira, ataupun disebut oleh huraian kepada hari ini hisabul ardi. Jadi hisab ini hisab untuk orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melalui hisab yang sangat ringan, ditutup rahsianya, ditutup keaibannya, ditutup segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampunkan dosanya pada hari itu. Ini yang kita harapkan daripada hisab pada hari kiamat. Adapun hisab yang kedua, itu yang dimaksudkan man husiba uzziba, siapa yang dihisabkan dia akan diseksa. Yang ini hisab yang berat, ini dipanggil hisabul munaqashah. Hisab ini satu persatu akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lain. Jadi dalam hadis ini ada dua perkara lah. Satunya hisab, satunya jenis hisab, hisab ringan dan hisab yang berat. Dan yang keduanya, cara Aisyah tanya Rasulullah SAW dalam hal-hal yang berkait dengan benda ini dia tak tahu, dia akan cuba tanya, minta penjelasan sehinggalah dia tahu, tapi dengan caranya sendiri. Berkait dengan hisab ini, kalau kita belajar dalam bab akidah kita lah, daripada kecil kita belajar, selepas kita mati dia akan melalui masuk azab kubur, alam barzakh. Kemudian selepas alam barzakh kita akan dibangkitkan daripada mahsyar. Jadi semasa bangkit pada mahsyar itulah akan berlaku apa yang disebut sebagai hisab ini. Akan timbang amalnya pada masa itulah, akan ditunjukkan amal ibadahnya, segala kesalahannya, segala kebaikannya pun masa itulah. Dan ketika itu juga akan dibuat keputusan sama ada pergi. Dan ketika itu juga akan berlakunya asy-syafa'atu al-uzma, dan juga syafaat yang bukan uzma yang kita sebutkan dalam pengajian yang sebelum daripada ini. Jadi hisab ini kalau kita lihat dalam hidup atas dunia ni pun, orang kena audit berat dah. Semalam saya pergi ke SPRM KL, bukan pergi sebab kena tuduh dia ada program. Jadi dia ada program di situ, pencegahan anti-rasuah begitu lebih kurang. Dipanggil ada orang luar bagi, dia minta saya bagi ceramah. Lepas tu dia tunjuk bilik-bilik siasatan tu. Ada bilik pengaduan, ada bilik panggil saksi, dan ada bilik siasatan lah, siasat, dan satu lagi lokaknya.
lokap sel dia tu, sel dengan itu besi tu, dengan jaring besi tu. Jadi kita duk tengok kalau tahun ni dah atas dunia ni, itu baru SPRM kena soal jawab. Dia kata kalau orang masuk lokap satu malam keluar mata merah dah dia kata. Sebab dia lokap tu tak bagi kas limuk, tak bagi apa, sebab dia takut bunuh diri. Lepas tu dalam siasatan tu dia kata dia SPRM ni dia tak kacau, dia tak banyak jawab orang, dia kata. Dia tanya kan. Tapi tanya tu pun berat dah. Ada orang lagi ditanya sebagai saksi, keluar bilik jadi OKT, orang kena tuduh, rupanya dia betul masuk kena tuduh. Jadi begitu soal jawab ni dia berat. Kita kena hadapi bila kita ni masuk, manusia ni masuk sebagai OKT, soal jawab ni tak promo lagi, tapi menjalani soal jawab ni sangat berat. Macam orang kena audit pun kalau berat-berat tu berat. Orang pernah dihadapkan ke PAC Parlimen tu pun waktu pun tak mudah dah nak menghadapi. Jadi bila diaudit, dihisap ni jadi benda berat untuk kita hadapi lah. Apatah lagi kalau hisap di hari kiamat, ia akan mendedahkan segala tindakan pelakuan kita daripada awal kita hidup sampai kita mati. Dan kita boleh bayangkan, dan dalam situasi itu pula bukannya dalam bilik hisap ke SPRM tu, dalam bilik ada aircon. Cuma bilik itu tutup lah antara dia dengan yang interrogate tu. Ini hisap hari kiamat dalam keadaan manusia yang berbagai-bagai keadaan. Tak tahu berapa puluh ribu tahun duduk situ. Duduk tidak ada kemudahan sepuas atas dunia ni. Bangun daripada kubur. Nak bawa apa, kita mati dari kubur, bawa kapan? Waktu kita bawa pun. Bila bangun, tak bawa dah segala kemudahan atas dunia ni. Jadi keadaan begitu kena hisap pula berat. Suasana sangat berat. Jadi sebab itu kita nak hisab tu, kita minta hisaban yasira tu, hisabul ardi, cerita lah segala benda tu, tapi jangan orang lain tahu, tak tunjuk kepada orang lain, dan akhir Tuhan ampun dosa kita tu dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab kita ada. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang 16. Daripada cerita hisab masuk kepada hadis yang berkait dengan cerita benda lain pula, tak ada kaitan dengan hisab. An Abi Musa qala, ini hadis riwayat Abi Musa, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadban wa yuqatilu hamiyatan. Di hadis riwayat Abi Musa, Abi Musa berkata, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, apa itu berperang pada jalan Allah? Berjuang pada jalan Allah itu apa benda? Kerananya dia kata, fa inna ahadana, ada di kalangan kita ni, di kalangan kami, yuqatilu ghadban, ada pergi perang itu kerana nak marah. Wa yuqatilu hamiyatan, ada pergi perang itu kerana asabiyahnya, kerana dia nak pertahankan bangsanya. Farafa ilaihi ra'sahu, lalu baginda angkat kepalanya, tengok pada lelaki itu. Qala, lalu Rasulullah bersabda, wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Qala, kata perawi, Rasulullah ni dia tak akan angkat kepala kecuali orang tu sedang berdiri, sebab dia tak sama level dengan orang tu, senang nak bercakap. Faqala, lalu kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah, siapa yang berperang untuk tujuan kalimatullah al-ulya, meninggikan kalimah Allah, fa huwa fi sabilillah, itulah berjuang pada jalan Allah. Jadi orang pergi berjuang ni, dia ada niat macam-macam. Pergi berperang dengan orang kafir ni ada niatnya masing-masing. Tapi yang dikatakan fi sabilillah itu, kalau tujuannya, niatnya bersih kerana untuk menegakkan kalimah Allah, itulah yang dikatakan fi sabilillah.
Ada orang pergi perang kerana semata-mata dia nak marah. Ada orang pergi perang lah, hadis lain sebut kerana nak tunjuk dia ni berani, nak tunjuk orang dia berani. Ada orang pergi perang kerana hamiyah, kerana rasa bangsa dia kuat, asabiyah ni kuat, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua peperangan-peperangan ini, orang pergi berjuang ni, yang dikatakan fi sabilillah itu ialah untuk menegakkan kalimah Allah. Itulah yang termasuk dalam golongan al-muqatil fi sabilillah, orang berjuang pada jalan Allah. Jadi hadis ini menceritakan mengenai satunya tentang niat. Niat yang ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara. Itulah yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara, dalam ibadat, bukan semata-mata dalam peperangan, bukan semata-mata dalam jihad, tapi dalam semua ibadat yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi asas kepada macam hadis yang kita belajar, wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala amal ibadat itu dengan niat. Yang hadis itu panjang, hadis itu mencerita mengenai hijrah. Orang berhijrah kerana Allah, itulah yang hijrah yang sebenar. Ada orang berhijrah kerana dunia, ada orang berhijrah kerana nak kahwin dengan perempuan, ada orang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan dapat mengikut apa yang dia niatkan itu. Kalau hijrah betul-betul kerana Allah, itulah hijrah yang sebenar. Sama dalam bab jihad ini, orang yang berjihad kerana tujuan lain daripada untuk menegakkan kalimah Allah, maka dia tak akan dapat apa daripada jihadnya itu. Kita sekarang ni musim, kita seluruh dunia sedang melihat kepada apa yang berlaku di Palestin. Jihad yang berlaku kepada Palestin oleh penduduk Gaza, penduduk Palestin bagi berdepan dengan Israel. Itu jihad yang benar, confirm jihad. Orang mati itu mati syahid dan layak nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat itu mestilah kalimatullah yang ulia, untuk menegakkan kalimah Allah, barulah dia dianggap sebagai fi sabilillah. Dan bagi kita yang duduk jauh ni, bab hukum jihad tu dia ada hukum dia. Bagi kita duduk jauh, bagi orang berada situ wajib keluar berjihad. Dan bagi kita jauh, dia jadi fardu kifayah. Kan kita bantu mengikut apa yang boleh kita lakukan. Sebab sekarang ni kita semangat jihad umat Islam itu perlu digerakkan. Dia semakin luntur. Sebab tu baru ni bila berlaku boykot MACD lah, ada orang tanya saya lah tentang boykot, dan kita pada bagi jawapan dalam portal Pejabat Mufti tentang boykot. Dia kata bila boykot itu ramailah orang kita yang terbuang kerja dan sebagainya. Adalah hukum hakam tentang boykot ni, ada yang direct, ada yang tak direct. Yang jelas haram kita membantu ialah bila direct pergi kepada orang yang membunuh orang Islam. Itu jelas haram. Tapi kita kalau tidak direct, dia ada hukum hakam dia. Tapi apa yang saya nak ceritanya ialah jihad kita orang Islam ni, bila kita mula tengah jalan, ini masalah. Kelunturan semangat jihad di kalangan orang Islam itu bukan bermula daripada dulu lagi. Dan bila berlaku apa-apa, kita akan mula jihad itu tengah jalan. Sepatutnya jihad itu bermula dulu lagi. Bermula ketika mana Israel telah menakluk Palestin. Ketika itu sudah bermula jihad umat Islam seluruh dunia sepatutnya, dengan melakukan berbagai cara. Tapi kita berjihad itu mula tengah jalan. Bila mula tengah jalan, ada kesan. Itulah orang ni tak dapat kerja, orang itu buang kerja dan sebagainya. Sebab kita mula jihad itu tengah-tengah dah. Jadi jihad ini, sebab itu Rasulullah sebutkan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Ini Rasulullah sebut pada masa baginda. Masa baginda sebut, masa baginda sebut, Rasulullah sebut masa tu. Maknanya masa tu jihad itu sampai sekarang lah, sampai hari kiamat. Kerana kefarduan jihad itulah yang telah memastikan agama Allah ini terus
ada atas dunia ni. Kalau tak ada semangat jihad di kalangan orang Islam, orang agama Allah ni tak dapat bertahan sampai sekarang. Tapi kerana ada jihad tu, maka dapat bertahan. Jihad dari segi semua perkara lah, dari segi ilmunya, dari segi ekonominya, dari segi persenjataannya. Jihad tu dengan makna yang lebih luas. Tapi apabila jihad tu kita mula tengah jalan, lepas jalan berlaku kita kena lenyek dah dari segala segi, lepas tu baru kita bincang bab jihad, maka banyak kesan. Oleh kerana itu, semangat jihad itu kita kena sentiasa ada dalam pelbagai bentuk. Kalau kita orang itu dia ada ilmu, maka jihadnya dalam bentuk ilmu. Jihad yang ilmu itu mengajar anak bangsanya, bagi kesedaran, bagi ilmu, kepahaman agama, kuat dari sebab itu. Membina ekonomi, kekuatan ekonomi. Kalau negara itu ada rancangan untuk membina ekonominya dengan baik, maka dia buat perkara tersebut supaya ekonominya kuat. Dan inilah yang dimaksudkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Prepare lah, bersedialah mastata'tum min quwwah, apa-apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan. Di kekuatan tu segala benda lah, segala perkara yang boleh menjadi kita bangsa yang kuat, umat yang kuat, kita bina. Ketika itu barulah kita boleh berdepan dengan musuh-musuh Islam. Itu satu jihad. Tapi jihad yang peperangan itu berlaku juga terus kan. Bila berlaku keadaannya macam di Palestin, itu jihad adalah bentuk peperangan wajib lah untuk dia bangkit, bangun, menentang orang yang menceroboh negaranya. Ini jihad itu dia bukan fikir untuk satu tempoh tertentu. Dia bukan one off punya program kerja. Dia kerja berterusan. Sebab tu bila selepas berlakunya Fathu Makkah, selepas pembukaan kota Mekah, jadi kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Selepas pembukaan kota Mekah ni tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tapi jihad, jihad tu akan terus berterusan. Jadi sifat ataupun rasa untuk berjihad itu perlu sentiasa ada, dan kita jelmakan dalam pelbagai bentuk lah. Kerja kuat, bersungguh, berusaha membangunkan negara, membangunkan umat Islam ini supaya menjadi umat yang kuat. Itulah jihad yang berterusan yang kita boleh buat. Jadi kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestin, mereka itu sabar, teguh, tidak merasa mudah kalah dengan situasi yang mereka hadapi. Dan bagi kita di sini, kita tunjukkan solidariti dan kita bantu mengikut cara yang boleh kita bantu. Bantuan kita boleh bagi, doa kita boleh buat. Sekarang ni kita baru ni kita dah minta masjid-masjid di wilayah Persekutuan untuk berdoa nazilah setiap waktu solat fardu. Nazilah ni waktu solat fardu, kita ada waktu solat sunat. Masuk setiap solat waktu di rakaat terakhir, sama ada sembahyang yang kuat maghrib atau isya subuh, ataupun sembahyang yang zuhur atau asar yang cara sir, itu boleh kita lakukan kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut ketika mana orang Islam menghadapi cubaan, menghadapi bencana, musibah begini, diteruskan bacaan kunut nazilah berkenaan. Itu senjata yang cukup kuat. Kunut nazilah ini, doa ni satu senjata yang cukup kuat. Satu doa yang lahir daripada seorang mukmin yang ikhlas dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi segala persenjataan yang lain yang ada pada manusia yang bersifat fizikal. Ini kekuatan yang ada pada doa, keikhlasan berdoa, dan adab-adab doa kita jaga, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dan sebagainya. Doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bab jihad. Jadi yang disebut dalam hadis ini, jihad fi sabilillah itu, al-qital fi sabilillah itu ialah bila ianya litakuna kalimatullah al-ulya,
untuk menegakkan kalimah Allah, itulah kita panggil qital fi sabilillah. Kalau bukan untuk tujuan itu, maka itu bukan qital fi sabilillah. Jadi bab jihad ini, semalam saya ada post dalam portal kita lah Kak Mufti tentang konsert Coldplay yang nak buat minggu depan. Ini pun yang kita kata macam dia kontra dengan jihad, kontra jauh, langit bumi beza. Jadi kita minta supaya konsert itu dibatalkan dan kita tunjukkan jihad sekarang ni, jangan pergi, tunjukkan jihad tu, inilah maksud jihad tu, jangan pergi pada konsert tu, inilah jihad. Kita test sejauh mana orang Melayu kita ni, orang Islam boleh berjihad. Di saat kita dah bersuara tentang Palestin, ini jihad pertama yang kita nak buat, jangan pergi. Jangan pergi itu satu jihad yang kita boleh tunjuk pada masa sekarang ni. Jadi benda-benda begitulah. Jadi kalau kita bincang bab jihad ni, dia sangat luas. Benda yang kita boleh buat depan mata, kita tak buat. Benda yang mudah untuk kita buat pun kita tak mampu nak buat dalam bab jihad, apatah lagi bila datang jihad yang lebih besar. Jadi perkara-perkara beginilah. Kita mula dengan perkara yang jihad kecil-kecil dulu. Jihad-jihad yang kita boleh lawan dengan mudah. Kita campaign, pakak jangan pergi situ. Kita nak panggil apa? Kita ada macam-macam najis dadah, najis harap, najis konsert. Kita tak begitu dulu. Biar orang tak pakai lagi. Ini jihad kita. Campaign jangan pergi. Supaya katanya tiket harga mahal juga. Mahal harga. Tapi begitulah. Kita dalam bab fi sabilillah ni, jihad sebelah ini banyak yang kita boleh buat. Yang kalau kita bangun yang benda-benda begini ni, kita sudah menjadi umat yang cukup kuat. Ada hadis lagi pendek, kita pun habis dengan hadis yang ketiga ni. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salati. Ini daripada Abbad bin Tamim. Dia mengadu kepada Rasulullah. Dia cerita seorang tu dia mari ragu-ragu, yukhayyalu ilaihi yajidu syai'a fi as-salati. Dia mari ragu-ragu tengah solat, habis wuduk, berhadas masa solat. Faqala, lalu kata Rasulullah, la yantakil aw la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Dia jangan bergerak, jangan pindah, jangan berhenti daripada solatnya sehinggalah dia mendengar sautan. Ya, orang berketuk lah ni. Hatta yajida sautan, dia dengar ada bunyi, aw yajida rihan, ataupun ada bau. Maksud hadis ni, orang yang tengah sembahyang dan dia ragu-ragu tengah sembahyangnya itu, adakah wuduknya masih ada ataupun tidak, batal ataupun tidak. Maka berasaskan kepada hadis ini, maka ada satu kaedah yang dibuat oleh para ulama, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Benda yakin tak hilang dengan syak. Dia mari sembahyang tadi, dia confirm dah, dia yakin, dia ambil wuduk dah. Kemudian mari sembahyang. Sekarang ni dia syak, ada tak ada wuduk, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, dia syak begitu. Maka yang syak itu tidak menghilangkan yang yakin. Pakai hak yakin, hak awal tadi dia ingat, dia ambil wuduk, itu confirm, dia berwuduk. Hak sekarang ni dia syak. Syak ragu-ragu ni yakin. Syak ini tak boleh hilangkan dengan yakin, maknanya dia maintain wuduknya masih ada. Itulah maksud la yantakil aw la yansar, dia tidak berhenti sembahyangnya hatta yasma sautan, sehingga dia dengar ada benda, ada dengar bunyi, ataupun dia dengar, terasa ada bau. Itu confirm dah habis wuduknya. Tapi selagi tidak ada yang benda yang meyakinkan dia telah habis wuduk, kekal yang asal lah. Ini jumhur ulama meletakkan hukum begitu. Mana-mana satu perkara yang kita yakin, bila ada keraguan, ragu itu tidak menghilangkan keyakinan
ada di peringkat awal yang kita telah ambil wuduk di awalnya itu. Dan ini berlaku dalam semua perkara. Al-Suyuti dalam Syabah bin Nazair banyak menceritakan contoh-contoh fiqh yang lebat. Al-yakinu la yuzalu bisyakki, benda yakin tak boleh dihilangkan dengan benda yang syak. Ini masuk yang lebat hukum fiqh. Cuma ialah kalau kita bicara lebat fiqh ni, kalau mazhab Maliki dia beza sikit dalam perkara ni. Dalam sebab dalam mazhab Maliki, syak itu dia ada kesan dia. Syak ini ada kesan, sama ada dalam solat ataupun luar solat, dia lain sikit. Tapi jumhur fuqaha menerima pakai al-yakinu la yuzal bisyakki. Bila ada keyakinan, maka syak itu tidak ada kesannya kepada keyakinan seseorang manusia itu. Jadi itulah 3 hadis yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Hadis yang ketiga tu agak ringkas, cuma kalau nak bicara panjang pun boleh. Tentang kisah al-yakin la yuzal bisyakki itu ada contoh-contoh fiqh yang kita rasa kita gunakan masa lain lah, waktu lain untuk kita huraikan tentang hadis yang ketiga tadi. Adapun hadis yang pertama yang tentang hisab, kita ambil pengajaran ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat, dan kita minta supaya kita dapat hisab yang ringan itu tu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua berkait dengan berjuang perjalanan Allah itu, yang dikatakan fi sabilillah itu ialah untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi, nak meninggi kalimah Allah. Itulah jihad yang fi sabilillah. Ada yang ketiga, keraguan itu tidak boleh menghilangkan keyakinan. Jadi bila kita yakin kita ada wuduk, kalau kita syak kita ada wuduk atau tak ada wuduk, dah batal tidak, itu syak, ragu-ragu. Yang awal tu yakin, pakai yang yakin itulah. Ini masuk dalam bab, inilah kemudahan yang syariat bagi kepada manusia untuk memudahkan dia beribadat. Tak perlu ulang balik ambil wuduk kerana syak itu. Kadang-kadang bab manusia yang diuji dengan was-was, itu pun satu ujian sebenarnya. Jadi was-was ini kadang-kadang dia masuk dalam bab kepahaman, boleh juga kepahaman dari segi agama, kepahaman dari segi fiqh itu. Dia kena faham, yakin tidak menghilangkan syak. Kalau syak itu masih lagi tidak dianggap berlaku, pakar awal tu. Ini masuk dalam bab istishabul asli. Dulu istishabul asli maksudnya kita dah ambil wuduk tadi, itu confirm, ingat ambil wuduk. Hak ni tak pasti, ada tak ada, apakah ingat tadilah, itu yakin, hak tu yakin. Ini kaedah fiqh. Jadi orang was-was ni, dia kita bagi kepahaman dalam bentuk begitu boleh membantu sikit sebanyak menghilangkan rasa was-was dalam ibadat. Kadang-kadang seksa juga was-was ni pun, itu satu penyakit dia kena boleh diubati dengan kepahaman dan dengan ialah bukan semua orang boleh tahu, hanya orang yang berada dalam situasi itu yang dia boleh explain apa itu was-was. Jadi kita nak tak boleh marah sebab dia itu satu penyakit, tapi boleh diubati dengan cara-cara bentuk kepahaman dan sebagainya. Mudah-mudahan dia sedikit-sedikit boleh berubah was-wasnya itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.